Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk dalam bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang babun ma jaa fi sifati mi'fari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang topi besi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata pengarang kitab ini, Kutubul Akhtab, Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi keterangan berkenaan dengan bab yang ke-15. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, topi besi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topi besi ialah dawai-dawai besi yang dikait rapat, berbentuk seperti topi yang melindungi kepala di dalam peperangan. Di dalam bab ini Daku telah mengeluarkan dua buah hadis. Hadis yang pertama, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada hari Futu Mekah, yakni pada hari pembukaan kota Mekah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki kota dengan memakai topi besi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membukanya, yakni membuka topi besi itu setelah mendapati semuanya telah terkawal. Seorang telah datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Ibnul Khatal sedang memegang kain kelambu Kaabah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunuhlah dia." Nabi suruh bunuh. Ibnu Khatal ni kena tahu dia siapa. Jadi kata Anas radhiyallahu an, pada hari Fatah Mekah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki kota dengan memakai topi besi. Baginda sallallahu alaihi wasallam membuka topi itu setelah mendapati keadaan semuanya terkawal. Maka telah datang seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat Ibnul Khatal yang sedang memegang kain kelambu Kaabah, bergayut dekat kain Kaabah." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunuhlah dia." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan At-Tirmizi di dalam bab jihad pada hadis 1693. Keterangan hadis ini, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakluki kota Mekah, seluruh warga kota Mekah berasa cemas dan takut. Tidak ada tempat untuk sembunyi atau lorong untuk lari. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikenali amat belas kasihan dan berjiwa penyayang dan bertimbang rasa telah mengisytiharkan, barang siapa yang memasuki Baitullah, barang siapa yang masuk mengelilingi Kaabah, duduk dekat dengan Kaabah, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, duduk mengelilingi Kaabah ni,
dia diberi jaminan keselamatan. Dia selamat walaupun dia kafir. Waktu tu orang kafir masih dalam haram lagi, masih ada dalam Mekah lagi. Masa tu orang kafir masih ramai kafir, belum masuk Islam. Tapi kata Nabi, siapa yang lari masuk dalam Masjidil Haram, duduk dekat Kaabah, walaupun dia kafir, dia diberi jaminan keamanan, yakni dia terselamat. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan tinggal di dalam rumahnya, kunci pintu dan tingkap dia selamat. Kalau tak tahu mana nak lari, Nabi kata siapa yang lari balik rumah, masuk dalam rumah, kunci tingkap, kunci pintu, dia selamat. Dia diberi jaminan keselamatan. Barang siapa yang melucutkan senjatanya, dia selamat. Waktu tu siapa ada pedang, orang kafir kalau ada pedang, buang pedang. Isytihar, tak mau perang, buang. Maka dia selamat. Begitu juga Nabi beritahu, barang siapa yang duduk di dalam rumah Abi Sufyan, dia selamat. Siapa yang berselindung dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Jadi pada waktu tu semua orang Mekah mesti ada rumah. Orang yang duduk di Mekah, dia mesti ada rumah kan. Jadi balik rumah dia. Siapa balik rumah, dia selamat. Kalau dia tak sempat balik, duduk dalam masjid, duduk tepi Kaabah, dia selamat. Siapa yang memiliki senjata, lucutkan senjata, dia selamat, dan sebagainya. Maka ada 11 orang laki-laki dan 6 orang wanita yang tidak dapat dimaafkan kesalahan mereka dan tidak termasuk di dalam pengampunan beramai-ramai. Mereka telah diumumkan tidak ada keampunan. Nabi ini orang, ada 11 orang laki-laki, 6 orang perempuan yang tidak dapat dimaafkan kesalahan mereka. Tak ada, Nabi tak beri kemaafan. Maknanya jumpa, bunuh. Ini memang jahat tahap gaban. Jadi mereka maka tidak termasuk di dalam pengampunan beramai-ramai. Mereka diumumkan tidak ada keampunan. Di antara mereka 7 orang lelaki, 2 orang di antara mereka 7 orang lelaki dan 2 orang wanita telah memeluk Islam. Dia cepat-cepat masuk Islam. Dia patut tak ada pengampunan. Di dalam kekafiran, Nabi kata, Nabi telah sebut 11 orang laki-laki ni dan 6 orang perempuan ni tak ada pengampunan. Ini kalau jumpa boleh bunuh. Halal darah dia ditumpahkan. Sebab apa? Sebab ini senarai orang-orang yang telah melakukan kezaliman terhadap orang Islam. Masa dia berkuasa, dia jahat tahap gaban. Jadi memang kejahatan dia tu tak ada kemaafan. Jadi Nabi kata bunuh. Sedangkan Nabi SAW, Nabi ni jiwa pemaaf. Jiwa pemaaf. Tetapi di antara mereka itu ada 7 orang lelaki dan 2 orang wanita memeluk Islam. Dia last minute dia masuk. Dia masuk Islam. Dia lompat mati. Tahu, dia lompat. Dia lompat. The last minute, dia dah tahu dah last cornering dia. Main dalam waktu kecemasan. Last minute. Kita masuk Islam. Dia telah masuk Islam. Dia telah tunduk, dia telah ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat dia. Sebab apa? Bila dia masuk je Islam, jiwa dia, nyawa dia, darah dia, harta benda dia haram dirampas. Darah dia haram ditumpahkan. Tadi boleh bunuh. Tapi sebab bila dia masuk Islam, dah tak boleh. Dia dah jadi orang Islam. Di antara yang masuk Islam tu, antara orang yang Nabi suruh bunuh tu, salah seorang daripada dia Ibnu Khatal. Salah seorang juga daripada dia Hindun. Hindun isteri Abu Sufyan.
Hindun yang upah wasi, satu orang hamba yang pandai apa? Saya pernah beritahu tuan-tuan, dia punya kepandaian baling apa? Tombak tu. Perempuan Arab bergelik tu. Perempuan Arab bergelik, dia pakai satu benda besi atas kepala tu, dia ada lubang. Jadi bila dia gelik besi tu apa? Besi tu berpusing. Wasi ni kalau dia baling, lepas atas kepala perempuan tu, masuk lubang tu keluar. Dia punya sharp shooter, dia sniper. Kalau zaman tu dia apa? Dia sniper, dia penembak tepat. Bullet dia tak pernah tersasar. Dia kalau baling mesti mati. Tak pernah dia baling apa? Sasar. Itu wasi. Jadi wasi inilah orang yang telah melembing Sayyidina Hamzah radhiyallahu di medan Uhud. Dan bila dia baling tepat, kena dekat bahagian bawah Hamzah. Dia bukan dada, dia bahagian bawah. Jadi bila dia baling, keluar dekat belakang, besi tombak tu keluar, tinggal batang kayu tu. Tombang Hamzah, syahid. Dan wasilah orang yang diperintahkan oleh Hindun untuk potong telinga Hamzah ni. Hindun kata dengan wasi, potong telinga dia. Dulu orang-orang kafir musyrikin Mekah, bila dalam peperangan, dia jahat. Dia jahat dengan mayat. Itu sebab orang-orang Islam dilarang, bila kita menang dalam peperangan, kita diharamkan untuk merosakkan mayat. Walaupun dia mayat orang kafir, kita potong tangan dia. Dia dah mati, kita keluarkan biji mata dia. Kita marah sangat dengan dia, kan? Walaupun dia Yahudi. Kan? Itu akhlak orang Islam dalam perang. Walaupun dia Yahudi, dia dah tembak mati, kita dilarang untuk pijak-pijak dia. Ni saya tengok video kat Palestin tu, Yahudi mati, dipijak-pijak Yahudi. Dia dah mati. Jadi adab dalam perjuangan. Nabi larang sahabat potong-potong mayat, potong telinga mayat, keluarkan biji mata mayat, pijak-pijakkan mayat, sedangkan dia telah jadi mayat. Nabi larang. Jadi itu adalah amalan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Itu orang kafir musyrikin, dia buat macam tu. Bila dia bunuh satu orang, dia penggal kepala orang tu. Orang tu dah mati. Orang tu dah mati dah lah. Tak. Dia pergi apa? Dia potong kepala orang tu. Dia tarik lidah orang tu. Dia potong lidah orang tu. Dia potong macam potong lembu. Dia potong, tarik telinga orang. Dia potong telinga orang tu. Dia tarik hidung orang tu. Dia potong hidung orang tu. Dia cucuk biji mata tu. Dia bawa keluar biji mata tu. Jadi dia macam, dia baraikan orang tu. Orang Melayu kata apa? Macam kereta masuk bengkel, dia kasih barai. Itu sejahat-jahat orang. Jadi Nabi larang. Jadi orang musyrikin Mekah ni, dia buat macam tu. Hindun telah beritahu dengan wasi lepas Hamzah terbunuh dalam Uhud, dia panggil wasi, dia kata potong telinga Hamzah ni. Maka dia potong telinga Hamzah. Potong hidung dia. Dia potong Hamzah, bocor hidung Hamzah. Telinga Hamzah potong, hidung Hamzah potong. Kemudian diperintahkan supaya dibelahkan dada Sayyidina Hamzah. Belah dada. Hindun kata, keluarkan isi jantung dia. Wasi tarik keluar jantung dia, isi dalam, tarik. Keluar jantung dia. Hindun marah. Hindun sampai tahap nak mamah jantung Hamzah tu. Tapi dia tak terdaya nak, dia tak tergamak nak. Dia tinggal lah macam tu. Maka bila Nabi SAW cari mayat Hamzah, bila Nabi tengok mayat Hamzah, Nabi kata, Allah, Hamzah amara cacai. Hamzah tu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Tu bapa saudara dia. Bapa saudara dia.
Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dengan Abu Talib adik beradik. Abu Talib anak dia Zainal Ali. Jadi tu bapa saudara dia yang mempertahankan dia. Bila dia tengok keadaan tu, Nabi tak boleh terima benda. Jadi Nabi telah buat perisytiharan, Hindun ni antara orang yang dibunuh. Begitu juga Wasi. Nabi kata jumpa dia, bunuh. Jadi Nabi larang. Bila Nabi tengok benda tu, Nabi larang para sahabat buat macam tu. Lepas dah mati mayat, potong kepala mayat, bawa. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu, ketika Abu Bakar jadi khalifah dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan, sahabat telah diutus. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar utus satu jemaah. Tetapi dalam jemaah itu ada sahabat dan ada bukan sahabat. Maknanya yang masuk Islam tapi tak jumpa Nabi. Dia dikenali sebagai tabi'in. Dia masuk Islam tapi tak jumpa Nabi. Dia masuk Islam di zaman Abu Bakar dan ikut tentera sahabat di dalam satu peperangan. Kata Maulana Zakaria dalam kitab Al-Iqtidal fi Muratibur Rijal. Dia kata dalam kitab tu dia beritahu dalam peperangan tu orang Islam menang. Bila orang Islam menang, satu orang tentera ni dia telah pergi dekat mayat orang kafir, dia telah apa? Dia pegang kepala tu, dia potong. Dia potong kepala, dia bawa pegang kepala. Jadi dia datang bawa depan Abu Bakar radhiyallahu, dia kata ya Khalifatul Rasul. Nah, dia tunjuk. Punya benci Abu Bakar. Merah pada muka dia. Sayyidina Abu Bakar benci perbuatan. Sayyidina Abu Bakar kata, sungguh aku benci perbuatan. Walau kerana kami telah dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak macam ni. Kita orang Islam, kita tak macam ni. Kita dah kalah pegang, habis. Kita tak congkel mata, kita tak potong kepala. Jadi Nabi telah keluarkan waran untuk bunuh ni. Nabi kata kalau jumpa bunuh dia orang ni. Jadi di antara 7 orang lelaki dan 2 orang perempuan, mereka sempat peluk Islam, masuk Islam, selamat dia. Dan baki 4 orang lelaki dan baki 4 orang wanita telah dihukum mati sebab bunuh. Dia tak masuk Islam, akhirnya dia ditangkap dan sahabat bunuh mereka. Maka Ibnul Khatal ialah salah seorang daripada 8 orang yang dihukum itu. Mulanya dia telah datang ke Madinatul Munawwarah, lalu memeluk Islam dan memakai nama Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusnya kepada satu kaum untuk mengutip zakat. Dia telah bunuh seorang Islam kerana tidak menyediakan makanan pada masa yang dikehendakinya. Bimbang akan dihukum mati jika kembali ke Madinah, dia telah murtad dan lari ke Mekah. Murtad. Asal masuk Islam. Mula-mula masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, Nabi utus dia, Nabi raikan dia, Nabi utuskan dia ke Madinah. Nabi telah utus dia ke satu kaum, bukan ke Madinah. Nabi telah utus dia kepada satu kaum untuk mengutip zakat. Di sana ketika dia kutip zakat, dia telah bunuh satu orang Islam. Dia telah bunuh seorang Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam tu lambat ataupun tidak menyediakan makanan pada masa yang dia kehendaki. Bukan tak bagi makan, bagi lewat siap makan. Dia bunuh. Kan? Apa punya perangai? Kita datang semayang Masjid Rahang, tiba-tiba Azmi lambat bagi makan berani kat bawah tu. Kita ramai-ramai bunuh dia. Apa punya kita ni? Betul ke kita? Siap bawa balik pada umrah. Ada orang bagi berani dekat bawah, kita lepas semayang turun-turun, lewat pula dia angkat lauk. Kita pun marah dia, kita pun ramai-ramai pukul dia. Tak ada satu orang boleh terima benda tu. Jadi jahat.
Jadi Ibnu Khattal ni Nabi kata dia telah bunuh satu orang Islam hanya kerana orang tu kerana tidak menyediakan makanan pada masa yang dia kehendaki. Maka lepas dia bunuh orang tu kerana dia bimbang akan dihukum mati jika kembali ke Madinah, maka dia telah murtad. Dia keluar dari Islam dan lari ke Mekah. Maka di sana di Mekah dia telah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah bunuh murtad, maki Nabi. Dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membeli 2 orang jariah perempuan. Dia telah beli 2 orang perempuan, hamba perempuan. Zaman tu orang perempuan dijual, status hamba. Jadi dia beli 2 orang jariah hamba perempuan dan dia suruh hamba perempuan ni buat satu syair, cipta syair, baca syair itu, dan syair itu adalah syair menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syair-syair mereka. Dan dia amat gembira dengan perbuatan tu. Dia suka. Dia bayar perempuan tu, dia beli perempuan tu, dia suruh perempuan tu buat syair. Syair itu maki hamuna Nabi. Sebab itu walaupun dia berlindung di dalam Kaabah, dia dibunuh. No mercy. Walaupun dia berlindung di dalam Kaabah, dia dihukum bunuh. Maka ada berbagai pandangan dari para muhaddisin, para ulama hadis berhubung siapakah yang membunuh Ibnul Khattal. Mungkin telah terbit masail hukum fiqh dari hadis ini, iaitu hukuman dan tuntut bela ini dibenarkan diharam. Tapi sebenarnya di Mekah ni tak boleh melakukan pertumpahan darah. Cuma pada waktu itu. Kalau kita mengaji lebih lagi, kita akan dapati Nabi sallallahu ketika futuh Mekah, Nabi masuk Mekah tak pakai ihram. Nabi kata tu sekali je, aku je dibenarkan. Tu sekali je. Tak ada orang lain yang dibenarkan lepas ni masuk Mekah tanpa ihram. Betul? Kita tak boleh suka-suka ambil satu kapal terbang, ambil tiket nak pergi Mekah, terus pakai t-shirt Manchester United, Red Devil, terus masuk Mekah. Tak boleh. Kita nak masuk Mekah mesti pakai ihram. Mau selesaikan kita punya tawaf, baru kita boleh. Kita kena, pasal Mekah dan Madinah ni dia 2 tanah. Mekah ni dia tanah haram. Itu sebab kerajaan Saudi dia tak boleh jadikan Mekah Madinah ni ibu negara. Tak boleh. Sebab kalau jadi ibu negara, orang kafir pun masuk. Dia panggil, kalau kita tengok dalam tu, penjaga, kalau kita tengok Quran, bila orang balik daripada buat haji ke umrah, dia bagi apa? Quran. Daripada hadiah daripada pelayan, kan? Hadiah daripada pelayan Haramain, 2 tanah suci. Al-Malik Faisal, jadi raja dia kan. Jadi dia sebut pelayan 2 tanah suci, 2 tanah haram. Itu sebab dia tak boleh jadikan Mekah Madinah ni ibu negara. Jadi dia jadikan Riyadh sebagai Putrajaya dia. Ibu negara dia lah. Dia punya Putrajaya tu Riyadh. Jadi kita boleh tengok hari ni pergi Riyadh, kita boleh tengok macam-macam orang, kan? Yang pakai tudung dia, yang buka tudungnya, yang pakai seluar panjang dia, yang pakai seluar pendek dia, yang mabuk dia pun ada dekat Riyadh. Jadi janganlah terperanjat, kan? Sebab hotel-hotel dekat Riyadh pun sekarang ni macam-macam kita boleh tengok, kan? Sebab dia luar tanah haram. Sekarang kita tengok, hebat juga ni perempuan Arab. Hijau biru rambut kan? Hijau biru rambut dia ujian keimanan. Ujian keimanan. Allah uji kita. Jadi kita sebagai orang Islam ni janganlah kita rasa terperanjat sangat. Sebab apa? Sebab akhir zaman, mutaakhirin, zaman yang kita hidup sekarang ni 1445, zaman ini dikenali sebagai zaman, kata para ulama, dia adalah zaman kita tidak memiliki. Zaman kita ni zaman Jababirah. Dia ada 5 zaman ni. Kita dah zaman yang keempat. Zaman yang pertama, zaman
nubuah, zaman kenabian. Zaman tu dah berakhir lah. Bila dia berakhir? Bila hari wafatnya baginda Rasulullah. Maknanya la nabiyya ba'dah. Lepas Nabi wafat, dah tak ada lagi Nabi. Ulama kata zaman yang pertama zaman nubuah, zaman kenabian, zaman Allah utus Nabi, sentiasa ada Nabi. Tapi berakhir zaman tu bila? Bila Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi, lepas tu dah tak ada Nabi. Bermulalah zaman yang kedua, iaitu zaman Khulafaur Rashidin. Khulafa ni apa? Pemimpin kaum muslimin Ar-Rashidin, yang mendapat petunjuk, yang mendapat petunjuk daripada Allah. Khulafaur Rashidin. Bila dia berakhir? Dia berakhir bila terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib oleh Abdul Rahman bin Muljam. Terbunuh Sayyidina Ali, habis. Berakhirnya zaman Khulafaur Rashidin. Bermulanya zaman yang ketiga dikenali sebagai zaman Al-Mulk, zaman orang-orang Islam mula memiliki raja, kerajaan. Itu dia. Dia panggil keraja, tengah-tengah dia raja. Kerajaan. Zaman orang-orang Islam memiliki kerajaan. Iaitu bermulanya zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Uthmaniyah. Kan? Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Uthmaniyah. Bila zaman ni berakhir? Zaman ni berakhir bila runtuhnya kekhalifahan Turki Uthmaniyah. 1900 berapa? Dia lupa tarikh dia. Bila kerajaan Sultan Abdul Hamid habis. Itulah khalifah orang Islam yang terakhir. Orang Islam tak ada khalifah dah. Bila habis kerajaan Turki, runtuh kerajaan Turki Osmaniyah, bermulalah zaman yang keempat. Inilah ni. Dikenali sebagai zaman Jababirah. Zaman orang-orang Islam tak ada amir, tak ada khalifah. Zaman orang Islam bebas. Tak ada hukum syar'i, tak ada hukum nak menegakkan hukum syariah Islam. Itu sebab hukum-hukum had, dia panggil hukum-hukum had, yang kita hari ini panggil hukum hudud. Dalam Islam dipanggil hukum had. Dalam Islam ni sama ada hukum potong tangan, hukum bunuh dibalas, bunuh, hukum penggal, kan? Hukum rejam. Semua hukum-hukum had ni hanya boleh dilaksanakan bila orang-orang Islam memiliki khilafah. Bila ada khalifah. Tak ada khalifah, tak boleh buat. Jadi zaman orang Islam bebas, tidak tertakluk di bawah hukum, tak boleh kontrol. Kan, tak boleh kontrol. Dia boleh main-main dengan hukum syar'i. Mahkamah syar'i putus macam ni, dia boleh lawan mahkamah syar'i. Dia boleh lawan balik mahkamah syar'i. Itu je. Itu bila tak ada khalifah. Bila tak ada khalifah, dunia orang Islam kena seram. Orang Islam tak boleh buat apa-apa sebab tak ada khalifah. Jadi sabar je lah. Zaman ni zaman Jababirah. Zaman orang Islam tak ada khalifah, bebas. Jadi orang Islam kita akan lihat, ada yang beriman, ada yang fasik. Yang fasik buat kemaksiatan terang-terang, dia tak rasa malu. Dia tak rasa malu dengan orang Islam. Walaupun dia Islam, dia buat maksiat, dia tak malu. Jadi ni zaman dia. Itu pasal orang munafik, bila Dajjal Bila Dajjal isytiharkan diri dia keluar, dia isytihar di suatu tempat yang Nabi sebut nama dia Isfahan ataupun Asfahan. Asfahan ni dia border antara Iran dan Afghanistan. Dia antara sebahagian Iran dan sebahagian Afghan. Jadi Dajjal bukan duduk di Asfahan. Dajjal datang ke Asfahan dan dia isytihar di Asfahan. Jadi bila Dajjal mula isytiharkan diri dia, bila dia safar, bila dia gerak.
Akhir sekali safarnya dia akan masuk Madinah. Bila dia masuk Madinah, dia tak boleh masuk Madinah, dia sampai border Madinah saja. Dia tak boleh masuk. Tetapi dia akan pergi di pinggir Madinah tu, kat border dia. Dia akan naik satu bukit. Maka dia akan hentak kaki dia dekat bukit tu. Thalatha umrah, 3 kali. 3 kali hentakan. Bila dia hentak je, seluruh Madinah bergoyang, berlaku gempa bumi. Jadi hentakan yang pertama, orang munafik duduk dalam Madinah ramai. Sebab hari ini kita tengok Allah Ta'ala mudahkan orang pergi Mekah dan Madinah. Mesti ada sebab. Dulu orang nak pergi Mekah Madinah senang ke susah? Susah. Hanya orang yang kualiti je pergi. Tapi bila zaman mutaakhirin, Allah bukakan khazanah kemewahan ni. Allah bagi orang Islam banyak harta. Semua orang boleh pergi. Jadi hari ini flight semua jam, airport pun jam. Businessman umrah pun best. Harga pun melambung naik. Pengusaha hotel, pengusaha hotel pun tekan. Benda yang jadi 2,000 jadi 5,000. Sekarang 8,000, 9,000. Orang masih pergi lagi. Ramai. Memang Allah sedang kumpulkan seluruh orang Islam dekat Madinah. Sebab bila Dajjal datang, sekali dia hentak, ramai munafik akan keluar daripada Madinah. Nabi terangkan hentakan yang pertama, orang munafik tak boleh duduk. Dia akan keluar daripada Madinah. Sehingga orang Madinah kata, tunggu, jangan keluar. Dia kata, tak, kami nak keluar sekejap. Kami nak ambil perbekalan. Keluar dan takkan kembali lagi buat selama keluar habis. Hentakan yang kedua, bash munafik yang kedua. Hentakan yang ketiga, last batch of munafik. Jadi ulama mengatakan 3 hentakan itu adalah hentakan penapisan. Tahu tapis? Akhir sekali yang tinggal dalam Madinah tu the pure mukmin, the real iman walau. Yang iman walau ni lah. Allah tak perlukan orang Islam ramai. Orang Islam tak perlu. Untuk Allah beri kemenangan kepada orang mukmin, Allah tak perlu orang Islam ramai. Sebab orang Islam ramai ni dia jadi macam buih di lautan. Dia banyak tapi macam buih. Nabi kata macam buih di lautan. Jadi sikit je. Jadi zaman yang kita hidup ni zaman jababirah, zaman penapisan. Jadi berhati-hati. Kita sedang disaring. Allah sedang tapis kita. Jadi apa yang bergolak yang kita tengok dekat dunia ini dia menjurus kepada, Allah Ta'ala sedang juruskan semua perkara ni menuju kepada kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak perlu menjerit lah. Kita sabar je. Dia sedang dia sedang menuju ke arah tu. Jadi zaman yang kita hidup ni zaman penapisan. Jadi berhati-hati. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi dah 8.25, saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.